Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Allahumma idfa'ana al-waba wal ghala wal riba waz zina wal mihan wasu'al fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadza khassatan wa an sa'iril biladil muslimina 'amatan ya rabbal alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Saudara, apa khabar? Syukur kehadrat ilahi, sekali lagi dengan izinnya dapat kita bertemu di ruangan Warkah Duha, bersiaran hanya di Manis FM Gaya Pantai Timur. Pada kesempatan pertemuan kita kali ini, ingin saya bawakan ada satu hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah menceritakan tentang bagaimanakah kaedah orang-orang jahiliah dulu melangsungkan pernikahan, atau bagaimanakah cara mereka ni berumah tangga. Hadis yang agak panjang, mari kita kongsikan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Anna nikaha fil jahiliyah kana ala arba'ati anha'i." Pernikahan di zaman jahiliyah itu ada 4 jenis perkahwinan. Fanikahun minha nikahun nasil yaum, yakhtubur rajulu ila rajuli waliyatahu awi ibnatahu fayusdiquha thumma yankihuha. Yang pertama, kata Aisyah, adalah pernikahan yang sama seperti pernikahan yang berlaku pada hari ini, iaitu seorang laki-laki dia meminang seorang wanita ataupun anak perempuan kepada walinya, kemudian laki-laki itu membayar mahar, kemudian dia kahwinlah dengan perempuan itu. Ini bentuk yang pertama. Yang kedua, kata Aisyah, kana ar-rajulu yaqulu limra'atihi idza zaharat min tamsiha arsala ila fulanin fastabdi'i minhu. Kata Aisyah, yang kedua ni agak pelik, iaitu seorang suami dia akan beritahu kepada isterinya, katanya, kamu pergilah kepada fulan bin fulan, kemudian mintalah supaya dia melakukan hubungan seksual dengan kamu. Mana pergi cari laki-laki tertentu, suruh dia lakukan hubungan dengan kamu. Wa ya'taziluha zawjuha wa la yamassuha hatta yatabayyana hamluha min zalika ar-rajulil ladzi tastabdi'u minhu. Dan selepas isterinya itu berzina dengan laki-laki lain, si suami akan i'tizalkan atau menjauhi isterinya, tidak menyentuhi isterinya langsung, sehinggalah jelas dan sah bahawa isterinya telah mengandung hasil daripada hubungan dengan laki-laki tadi. Fa idza tabayyana hamluha asabaha zawjuha idza ahabba wa innama yaf'alu dhalika raghbatan fi najabatil walad fakana hadha nikahu yusamma nikah al-istibda'. Kemudian kalau isterinya dah jelas hamil, perutnya pun dah besar, maka suami itu barulah boleh kembali bersama dengan isterinya seperti biasa, melakukan hubungan suami isteri dan sebagainya lagi. Dan kata Aisyah, tujuan mereka melakukan sedemikian supaya anaknya itu dapat zuriat ataupun baka daripada baka yang unggul. Dan kata Aisyah, yusamma nikah al-istibda', dan nikah ini dipanggil nikah istibda'.
dia nak hybridkan anaknya supaya dapat baka daripada orang yang hebat-hebat. Itu bentuk nikah yang kedua. Bentuk nikah yang ketiga, kata Aisyah, ini satu bentuk yang kita kenal hari ini dengan gelaran polyandry. Yajtami'ur rahtu dunal ashrati fayadkhuluna 'alal mar'ati kulluhum fayusibunaha. Kata Aisyah, bentuk perkahwinan yang ketiga adalah ada beberapa orang laki-laki, iaitu tidak lebih pada 10 orang, mereka semua berkumpul dan melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita. Fa iza hamalat wa wada'at wa marra layalin ba'da an tad'a hamlaha arsalat ilaihim. Bila wanita tersebut setelah dia melakukan hubungan seksual dan dia pun telah sah hamil dan dia akan nak melahirkan anaknya, maka dia akan panggil 10 orang laki-laki tadi datang berkumpul di rumahnya. Falam yastati' rajulun minhum ayyamtani'a hatta yajtami'u indaha. Dan laki-laki yang dipanggil datang ke rumah 10 orang ini, mereka tidak boleh engkar dengan arahan ini. Ini kerana tradisi jahiliah dahulu. Semua akan secara jujur datang. Apa yang berlaku? Fataqulu lahum qad araftumul ladzi kana min amrikum wa qad waladtu fa huwa ibnuka ya fulan. Kemudian wanita yang baru lepas bersalin ni akan mengatakan, sesungguhnya semua kamu ini tahu bahawa aku dah pun bersalin dan anak yang lahir itu adalah anak salah seorang daripada kamu. Fatusammi man ahabbat bi ismihi fayulhaqu bihi waladuha la yastati'u ayyamtani'a minhu ar-rajulu. Dan wanita tersebut dia akan menamakan mana-mana lelaki yang dia berkenan sebagai bapa kepada anak yang dia lahirkan tadi. Betul ataupun salah itu perkara lain. Yang mustahak la yastati ayyamtani'a minhu ar-rajulu. Mana-mana laki-laki yang telah ditunjuk sebagai anak kepada yang baru lahir tadi, mereka tidak boleh engkar dan mesti ikut kehendak perempuan itu tadi. Ini begitu pelik sekali. Kemudian yang keempat, kata Aisyah, yajtami'un nasu al-kathiru wa yadkhuluna 'alal mar'ati la tamtuni'u mimman ja'aha wa hunnal baghaya. Iaitu, kata Aisyah, orang laki-laki akan berkumpul ramai-ramai dan mereka akan melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita yang mana wanita ini tidak akan menolak setiap laki-laki yang mendatanginya, wa hunnal baghaya, sebab mereka ini sendiri adalah terdiri daripada pelacur-pelacur. Yang subna ala abwabihinna ar-rayati wa takunu alaman. Dan wanita-wanita ini kebiasaannya mereka akan menggantung bendera di pintu masuk rumah mereka sebagai tanda bersedia menerima mana-mana orang laki-laki yang datang. Faman aradahunna dakhala alaihinna. Mana-mana laki yang nak melakukan hubungan seksual boleh saja masuk, tidak ada halangan, tidak ada masalah. Tetapi فَإِذَا حَمَلَتْ إِحْدَهُنَّ وَوَضَعَتْ جَمَعُوا لَهَا وَدَعَوْا لَهَا الْقَافَةَ ثُمَّ الْحَقُوا وَلَدَهَا بِالَّذِي يَرَوْنَهُ. Tetapi kalau wanita itu hamil, maka nanti dia akan panggil semua laki-laki yang pernah melakukan hubungan seksual dengannya, dan dia akan panggil pula al-qafah, seorang ahli firasat macam tok dukun, tok bomoh, tok pawang, supaya menentukan dalam ramai-ramai laki-laki ini mana satukah ayah kepada anak yang sedang dia hamilkan, dia kandungkan itu. Maka apabila ahli firasat itu menunjukkan mana-mana laki-laki faltata bihi wa du'iya banahu la yamtani'u min zalika, maka anak itu mesti dia akui, dia akan panggil sebagai anaknya dan dia tidak boleh menolaknya. Maka kata Aisyah, falamma ba'atsallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil haqqi hadama nikahal jahiliyah kullahu illa nikahan nasil yauma.
Justru apabila Allah Ta'ala telah mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul utusannya membawa ajaran yang benar, baginda telah berjaya menghapuskan pernikahan model jahiliyah ini secara total, secara keseluruhan. Kecualilah pernikahan sebagaimana yang berlangsung pada zaman kita sekarang. Hadis riwayat Bukhari dan juga Abu Daud. Saudara, apa pelajaran daripada riwayat ini? Ini gambaran masyarakat jahiliyah. Keadaan sosial masyarakat Arab jahiliyah yang benar-benar rapuh dan begitu jauh dari akal yang sehat. Kebodohan mereka mencapai kepada kemuncaknya. Dan khurafat mereka itu bermaharajalela di mana-mana. Tidak keterlaluan kalau kita katakan manusia ketika zaman jahiliyah itu sudah bagaikan binatang ternak. Sebab itulah 3 bentuk pernikahan yang disebutkan oleh Aisyah ini. Nikah al-istibda', pernikahan ar-rahat dan pernikahan ar-rayah itu telah diharamkan secara total oleh syariat Islam. Dia ada selain daripada 3 bentuk ini, Islam juga dengan kegigihan Nabi SAW telah berjaya juga mengharamkan pertama sekali nikah mut'ah. Itu dah juga dihapuskan. Nikah mut'ah ni nikah dalam batasan masa tertentu. Nikah mut'ah ini pada asalnya diperbolehkan, tetapi Allah menghapuskannya melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selama-lamanya dihapuskan sampai hari kiamat. Innan Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anil mut'ati wa 'anil luhumil ahliyati zamani Khaybar. Kata Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah telah melarang nikah mut'ah pada mana-mana perempuan dan melarang makan keldai peliharaan semasa perang Khaybar. Ini hadis diriwayatkan oleh 7 imam hadis kecuali Abu Daud. Jadi nikah mut'ah tidak dibenarkan. Nikah kontrak, maknanya nikah ada had. Saya nikah dengan awak 3 hari contoh. Dia kebetulan di outstation, dia niat nikah 3 hari, lepas 3 hari cerai. Itu tidak dibenarkan. Yang kedua, menikahi wanita yang sedang dalam iddah kerana perceraian ataupun kerana kematian suami. Tidak dibenarkan lagi. Yang ketiga, nikah muhallil. Nikah muhallil ni seorang wanita muslim yang ditalak 3 kali oleh suaminya dan suami itu tidak dibenarkan rujuk balik kepada isterinya itu kerana Allah sendiri meletakkan panduan, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Kalau suami telah mentalakkannya, sudah dijatuhkan talak yang kedua, maka wanita itu tidak lagi halal baginya sehinggalah dia bernikah dengan laki-laki lain. Surah Al-Baqarah ayat 230. Jadi tidak boleh dikahwini. Yang keempat, nikah orang yang dalam ihram, iaitu apabila orang tu dia bernikah dalam keadaan dia sedang menunaikan ibadat haji ataupun umrah. Mana kalau dia ingin menikah, hendaklah selepas dia selesai menunaikan haji ataupun umrahnya. La yankihal mihrimu wala yunkih wala yakhtub. Orang yang sedang berihram tidak boleh bernikah, tidak boleh dinikahkan dan tidak boleh pergi meminang. Hadis Abu Daud dan juga Imam Ibn Majah, Imam At-Tirmizi. Sebab itu saudara, Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu mengambil berat tentang permasalahan adat budaya yang tidak kena dengan kehendak agama dan akal manusia ini. Sebab itu Islam tampil membawa konsep perkahwinan yang lebih segar dan sesuai dengan fitrah manusia. Kerana Islam menyedari bahawa institusi perkahwinan sebenarnya telah lama wujud di kalangan manusia. Sejak daripada kewujudan manusia pertama iaitu Adam dan Hawa, manusia sudah kenal dengan institusi perkahwinan. Hakikatnya perkahwinan itu sendiri merupakan satu tradisi turun-temurun yang mempunyai kepelbagaian bentuknya yang tersendiri mengikut acuan budaya, kecenderungan, lokasi dan geografi negara ataupun tempat tersebut. Sebab itu dalam sejarah manusia terdapat 3 bentuk utama
perkahwinan manusia. Pertama sekali, perkahwinan dalam bentuk poligami ataupun poligini, iaitu perkahwinan antara satu orang laki-laki dengan ramai wanita. Amalan ini sebenarnya diamalkan oleh hampir semua bangsa di dunia. Dan mereka mengamalkan poligini atau poligini ini tanpa had dan juga batasan. Contohnya, terdapat satu kepercayaan di negara China yang membolehkan seorang laki-laki itu berkahwin sehingga 130 orang wanita. Begitu juga dalam agama Yahudi, dibenarkan poligami tanpa batasan jumlahnya. Dan ini sangat berbeza dengan Islam yang hanya membenarkan poligami tidak melebihi 4 orang isteri dalam masa tertentu dan dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Ini bentuk perkahwinan yang pertama. Bentuk perkahwinan yang kedua adalah polyandry. Polyandry ini secara umumnya adalah perkahwinan yang berlaku antara seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki. Maknanya dia konsep yang bersongsang daripada konsep poligami. Perkahwinan ini jarang berlaku, tetapi ada, sebagai contoh di kawasan Tibet misalnya, ataupun orang-orang yang tinggal di kawasan bukit di India, dan juga dalam kalangan masyarakat Arab jahiliah yang telah kita ceritakan tadi. Ada satu puak dipanggil Juan Suarez. Kalau saudara lelaki yang tua mengahwini seorang wanita, maka wanita itu akan menjadi isteri untuk semua saudara-saudara yang lain. Ini kita boleh rujuk dalam kitab Mahabharata. Jadi, benda ini wujud secara tradisi turun-temurun. Begitu juga konsep perkahwinan yang ketiga adalah monogami, iaitu cara perkahwinan tunggal, iaitu perkahwinan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan sahaja. Dan sesetengah agama seperti Kristian, mereka mengamalkan perkahwinan jenis ini. Ini kerana mereka menganggap perkahwinan antara laki-laki dan juga seorang perempuan adalah untuk sepanjang masa, sepanjang zaman, sepanjang umur dia. Sebab itulah perceraian tidak diiktiraf sama sekali. Sama seperti dalam mazhab Katolik. Jadi ini secara umum perkahwinan-perkahwinan sejak daripada dahulu kala lagi. Campur dengan budaya-budaya jahiliah. Ini Nabi SAW cuba nak membetulkan. Islam memandang bahawa perkahwinan adalah instrumen preliminary ataupun primer kepada pembinaan keluarga itu sendiri, iaitu sebagai unit paling asas dan paling tunjang dalam sesebuah masyarakat. Perkahwinan juga adalah langkah permulaan kepada pembentukan sebuah keluarga. Dan secara tradisinya, setiap pasangan individu yang ingin memulakan dan membina sebuah keluarga bersama, mereka mesti melalui peringkat perkahwinan. Sebab itu perkahwinan ini ada garis panduannya di dalam Islam. Ada sunnah-sunnah yang dianjurkan. Dan semuanya berdasarkan kepada nas Al-Quran dan juga hadis. Dr. Fathiyah Khan rahimahullah pernah memberikan beberapa panduan kepada orang yang berumah tangga. Pertama sekali kata dia, berdasarkan Islam, hendaklah perkahwinan itu semata-mata kerana Allah. Iaitu niat paling utama nak membina rumah tangga yang mengamalkan ajaran Islam, seterusnya melahirkan zuriat-zuriat yang baik, yang mana zuriat ini nanti bakal berkembang menjadi orang dewasa, boleh memikul amanah, merealisasikan usaha bagi memastikan hidayah Islam berterusan dan terus tersebar ke merata alam ini. Itu tujuan utamanya. Sebab itu Allah menyebut zurriyatan ba'duha min ba'd. Mereka berkembang biak sebagai satu keturunan zuriat yang setengahnya berasal dari setengah yang lain. Ini dalam surah Ali Imran ayat 34. Yang kedua, kata Dr. Fathiyah Khan, perkahwinan ini dalam konteks Islam, hendaklah matlamat perkahwinan ini adalah untuk kita nak menjaga pandangan, menjaga maruah dan kehormatan diri, dan sebagai mekanisme supaya kita menjadi lebih bertakwa kepada Allah. Kerana bujang dengan orang kahwin itu susah untuk nak menjadi takwa, melainkan kalau terpelihara nafsunya.
Sebab itu dalam permasalahan ini Nabi pernah bersabda, salasatun haqqun 'ala Allahi aunuhumul mujahidu fi sabilillah wal mukatibul ladzi yuridul adaa wan nakihul ladzi yuridul afafa. 3 golongan, kata Nabi, yang Allah telah berjanji akan membantu 3 golongan ini. Pertama sekali, orang yang berjihad pada jalan Allah. Yang kedua, orang yang mukatab, iaitu orang yang ingin membayar harga tebusannya sebagai hamba. Ini Allah akan tolong. Dan yang ketiga, orang yang wanakihul ladzi yuridul afaf. Orang yang berkahwin sebab niatnya nak menjaga maruah dirinya. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Dalam hadis yang lain Nabi sebut, "Idza tazawwajal 'abdu faqad istakmal nisfa dinihi, falyattaqillaha fi nisfil baqi." Apabila seorang manusia itu berkahwin, maka sesungguhnya dia telah menyempurnakan sebahagian daripada agamanya. Maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah, kerana pada sebahagian yang lain duduk pada takwa, itulah bakinya. Ini riwayat Imam Baihaqi dan juga At-Tabrani. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Fathiyakan, konsep perkahwinan Islam, pilihlah calon yang terbaik sebagai teman hidup. Sama ada laki-laki memilih wanita yang baik, yang wanita memilih laki-laki yang baik. Takhayyaru linutafikum wankihul akfa'a wankihu ilaihim. Hendaklah kamu membuat pilihan bakal isteri yang terbaik untuk zuriat kamu. Hendaklah kamu berkahwin dengan yang sekufu dan kahwinkanlah mereka dengan yang sekufu. Hadis Ibnu Majah. Dan yang terakhir, kata Ibn Fathiyakan, konsep perkahwinan dalam syariat Islam mengajarkan hendaklah memilih calon pasangan yang berakhlak dan juga beragama, sekalipun mereka tidak mempunyai harta dan kecantikan yang seperti orang lain. Kata Nabi, la tazawwajun nisaa li husnihinna fa'asa husnuhunna an yurdiyahunna. Janganlah kamu kahwin dengan wanita semata-mata kerana kecantikan mereka, kerana kecantikannya mungkin akan merosakkan mereka, kerana tertipu dengan kecantikan yang palsu itu. Wala tazawwajuhunna li amwalihinna fa'asa amwaluhunna an nutghiyahunna. Jangan juga menikahi wanita kerana harta mereka, kerana kemungkinan harta akan menyebabkan mereka jatuh ke dalam maksiat dan kejahatan. Walakin tazawwajuhunna 'ala ad-dini wali amatun kharma'u sauda'u zatu dinin afdalu. Maka kata Nabi, hendaklah kamu berkahwin atas dasar agamanya. Seorang hamba perempuan yang sumbing mulutnya dan juga telinganya, tetapi dia tetap mengamalkan Islam dengan sempurna, maka itu lebih baik daripada perempuan yang cantik, berharta, tapi membelakangi perintah agamanya. Maka saudara, inilah dia Islam mengubah konsep perkahwinan daripada orang jahiliah yang sangat menjijikkan menjadi satu sistem atau institusi yang sangat tersusun rapi. Bersyukurlah kita kerana dapat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bukan saja Nabi bimbing kita tentang hal-hal bersifat ukhrawi, bahkan perkara-perkara yang bersifat duniawi ini juga mempunyai perincian yang sangat teliti daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Mudah-mudahan kita bertemu lagi pada lain-lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.